Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? So, jumpa lagi kita di YouTube channel Team Map. Okey, seperti yang saya dah kongsikan sebelum ini, YouTube channel Team Map akan menceritakan, akan menyiarkan berkaitan usahawan, berkaitan tempat-tempat menarik di sekitar Perlis khususnya dan di negeri-negeri lain, berkisah tentang benda-benda baru, berkisah tentang outdoor, cyclist, running dan aktiviti-aktiviti sosial. Jadi hari ini topiknya kita nak membicarakan, nak berkongsi dengan penonton-penonton kita untuk tiga tip seorang usahawan. Okey, sebelum tu saya nak maklumkan juga penonton-penonton yang sudi menonton YouTube channel Team Map dan sudi like, sudi subscribe. So terima kasih banyak-banyak. Okey, sebenarnya ditaja oleh yang pertama sekali Macprint ataupun syarikat percetakan periklanan yang telah berusia hampir 12 tahun dan ditaja juga oleh Map21, iaitu jenama pakaian sukan khususnya. Okey, penonton-penonton, YouTuber semua. Okey, so kita berbicara tentang usahawan. Okey, dan saya sendiri sebenarnya berpengalaman hampir juga 12 tahun dalam dunia usahawan. Okey, sebelum ni saya pernah bekerja dalam agensi swasta, di kilang, di bengkel dan juga kerja-kerja lain seperti mengambil upah dalam construction. Okey, sebelum saya menjadi usahawan, saya juga kerja makan gaji seperti semua orang lain di sana. Kita bermula daripada zero, okey. Dan saya sekarang pun masih dalam proses orang kata membina empire perniagaan. Tetapi saya nak kongsikan 3 perkara penting untuk menjadi seorang usahawan, terutama apabila negara ataupun dunia dilanda pandemik ini. Okey, penonton-penonton yang saya hormati sekalian. Okey, yang pertama adalah ilmu. Saya pasti dari kita lahir lagi, kita akan diasuh, diajar oleh ibu dan ayah kita secara tak langsung, daripada kita boleh bercakap, boleh berlari, boleh bermain dan lain-lain, hinggalah kita masuk alam persekolahan, sekolah rendah, sekolah menengah, zaman IPT ataupun IPTS. Dan itulah yang paling penting dalam dunia perniagaan juga amat penting. Sebagai seorang usahawan, ilmu adalah perkara yang pertama. Okey, kalau kita nak berniaga apa bidang sekalipun, kalau macam saya start berniaga sambilan, berniaga di pasar malam, pasar tani sekitar tahun 2003-2004 ketika itu. Okey, jadi yang pertama kita kena tahu, untuk berniaga kita mesti terlibat dengan agensi kerajaan ataupun badan-badan yang terlibat seperti SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun PBT. Kalau berniaga di pasar malam mesti terlibat dengan PBT. So kita tak boleh terus redah macam tu. So prosedur dia mesti mohon tapak dan kena bayar sewa tapak. Okey, itu untuk pasar malam. Begitu juga dengan pasar tani yang dikelolakan oleh farmer. Kita kena daftar sebagai usahawan pasar tani. Dan juga seterusnya, kalau menjadi seorang kontraktor sekalipun, mesti berdaftar dengan MOF, Kementerian Keuangan Malaysia, dan mempunyai lesen CIDB, termasuk lesen-lesen ataupun kelayakan yang sepatutnya ada pada usahawan. Okey, dalam dunia usahawan ni terbahagi dalam pelbagai department ataupun pelbagai skop-skop utama. Termasuk yang pertama adalah sales and marketing, admin, finance ataupun account, operation, HR. Itu adalah antara 4 department ataupun skop-skop dalam satu syarikat lah. Jadi kalau saya dulu bermula dengan di kaki lima di tepi jalan di sebelahan 7-Eleven. Jadi saya adalah peniaga
saya juga adalah accountant, saya lah juga operation, saya lah driver, saya lah buat sale, saya lah buat marketing, saya lah buat iklan. Semuanya saya. Jadi seperti seorang kawan saya bagi tahu dalam kita punya slot ataupun post kita dalam YouTube channel Team Mac ni mengatakan apapun mesti bermula daripada kita. So untuk kita belajar buat sale cara yang betul, mesti kita kena belajar. Dan kita juga tidak terlepas dengan prosedur, SOP ataupun peraturan, sama ada oleh PBT ataupun agensi kerajaan. Walaupun kita tidak berniaga dengan agensi kerajaan, tidak terlibat dalam tender ataupun membekal sesuatu perkhidmatan yang kita ada, sekurang-kurangnya ilmu ni penting. Kalau zaman pandemik sekarang ni, kita katakan business new norm. So bila business new norm ni kebanyakan go digital. So semua perkara mesti online ataupun go digital. Dan kalau kita lihat sebelum ini, kebanyakan marketing kita banyak buat offline marketing. So sekarang kebanyakan dah masuk online marketing, terutama dalam media sosial. Itu secara basicnya. Dan saya ingatkan lagi kepada usahawan dan juga diri saya juga, sebenarnya peraturan itu penting, SOP. Kita kena faham prosedur penghantaran barang, penerimaan barang, segala dokumentasi itu penting. Surat tawaran dan pelbagai. Benda ini sebenarnya dia tidak diajar bagi saya dalam IPT. Mungkin juga ada setengah-setengah IPT ataupun pusat pendidikan diajar, tetapi saya dahulu belajar bukan business tadi. Jadi saya belajar mekanikal. Jadi saya tidak didedahkan benda ni. Tetapi apabila kita terjun ataupun terlibat dalam dunia perniagaan ni, kita kena belajar. Kita kena ambil tahu. So, kita kena bertanya senior, kena bertanya mentor, kena cari guru. Jadi sekarang ni kalau kita tengok ramai dan banyak sekali business coach, bermakna amat penting. Ilmu amat penting dalam dunia perniagaan. Kita tidak dapat lari. Lagi tinggi bisnes, lagi besar bisnes, lagi banyak upgrade ilmu yang kita nak kena ada. Termasuk apabila sampai tahap kita nak menembusi pasaran di luar negeri. Maksud dia, contoh saya di Perlis, di luar Perlis, bagaimana prosedur begitu. Dan juga untuk ekspor dan import juga. Bagaimana kita nak menghantar barang ke Brunei, ke negara Brunei, ke negara Indonesia. Bagaimana kita nak masuk pasaran-pasaran luar negara. Okey, jadi itu poin yang pertama, ilmu. Dan ilmu ini sebagai seorang Islam, Nabi Muhammad SAW pun berkata, tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Bermakna ilmu tu, baik ilmu untuk dunia dan akhirat ini, terus kita tuntut. Dan juga apa yang kita buat hari ini, mencari rezeki dalam dunia perniagaan ini juga adalah fardu kifayah. Okey, untuk kita cara hidup diri kita, dan juga kita berpeluang untuk membuka peluang pekerjaan dan juga membantu menaikkan ekonomi setempat. Okey, itu poin yang pertama. Saya rasa semua tahu, tapi dalam situasi tertentu mungkin kita terlupa kenapa pentingnya ilmu. Jadi poin yang kedua adalah amal. Okey, amal ataupun praktikal. Jadi setiap ilmu itu harus dimanfaatkan, harus dipraktikkan. Okey, jadi dalam apabila kita dah ada ilmu, kita praktikkan. Begitu juga dalam ilmu agama. Kalau hari ni kita solat, kita tahu, kita tanya semua orang solat 5 waktu. Okey, so solat 5 waktu yang macam mana? So kita kena upgrade solat yang lebih mantap, lebih sempurna, lebih khusyuk. Jadi itu penting. Tadi saya dah sebut ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu perniagaan. Okey, bagaimanapun praktik tu penting. Kalau kita dah pergi jumpa coach, business coach, kita dah pergi seminar, tak kisahlah seminar online ke, seminar offline ke, balik kita kena praktikkan. Di samping kena cari kesesuaian dengan kita. Dan dalam ilmu juga kita perlu ada guru yang betul-betul guru lah. Dan guru ni juga ibarat satu pembimbing kita, penyuluh kita. Kalau kita salah, dia boleh tegur, oh ini tak kena, ini yang betul. Itu yang penting. Jadi poin yang kedua adalah beramal. Okey? Jadi berilmu, beramal. Kita selalu dengar berilmu, beramal, berjasa. Okey, yang poin yang ketiga dan terakhir adalah berkhidmat.
Okey. Kenapa saya sebut berkhidmat? Apabila kita berguru ataupun mempunyai ilmu, beramal daripada amalan ataupun ilmu yang dicurahkan oleh business coach sekali ke, coach advisor ke, ataupun apa-apa saja yang kita guru. Okey, baik guru itu mengajar kita secara tak langsung di tepi jalan ke, di bawah payung pasar malam atau pasar tani, kita kena berkhidmat. Okey, jadi sebenarnya tahap yang tertinggi adalah berkhidmat. Kalau dalam keadaan sekarang ni, okey, kita tahu bisnes slow. So bukan sekadar di negeri ataupun negara kita, seluruh dunia kadar pertumbuhan ekonomi down. Okey. Tetapi ada juga bisnes-bisnes yang meningkat. Dan saya baru jumpa seorang sahabat saya dalam satu grup business coaching mengatakan bisnes dia ketika COVID ini meningkat 2 kali ganda. So kalau boleh tu dia nak COVID ni, virus ni terus ada. Jadi itulah hikmah di sebalik kejadian. Jadi kalau kita berbicara tentang pandemik COVID-19 ini, sebenarnya ada hikmah yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan virus ini untuk kita umat ini, untuk kita manusia ni sebenarnya ada hikmah. Dan bagi diri saya, walaupun secara totalnya 50% bisnes saya drop, ada bulan yang saya rugi, tetapi perancangan-perancangan boleh dikirakan dah hampir 12 bulan kita mengharungi lah kalau diikut ketika ini 12 bulan. Jadi tindakan-tindakan itu di samping mencari ilmu dan memantapkan amal yang ilmu-ilmu yang kita ada tu, ilmu juga boleh dicari ataupun dituntut dengan membaca. Budaya membaca juga adalah satu perkara ataupun sikap rajin membaca ni perlu ada pada setiap usahawan itu. Jadi berhikmat ni, kenapa saya letakkan berhikmat ni sebenarnya paling tinggi. Bermakna kita kena berhikmat dengan guru kita yang pertama. Okey, bermakna siapa yang patut kita berhikmat? Selain daripada ibu bapa ataupun keluarga kita, suami isteri, ibu bapa penting. Walaupun kita kata ibu dan ayah kita dah kaya, bisnes ataupun pekerjaan mereka dah tak perlukan wang, tetapi berhikmat bukan semata-matanya kita memberi wang ataupun memberi kemewahan kepada mereka. Hikmat mungkin kita memberi masa yang secukupnya, memberi belayan kasih dan sayang kepada mereka. Jadi kita perlu berhikmat kepada guru kita perlu berhikmat kepada keluarga kita perlu berhikmat kepada kedua ibu bapa yang masih ada kedua ibu bapa. Jadi itu 3 perkara penting yang perlu ada pada setiap usahawan. Saya rasa kalau kita betul-betul amalkan 3 perkara ini, kita mampu untuk bertahan ataupun kita mampu untuk memajukan syarikat ataupun perniagaan empire yang kita ada. Jadi itulah cabaran. Kita tak nak berbicara tentang cabaran. Saya pun duduk di satu kawasan yang Port Russia, suasana yang tenang, alhamdulillah. Air walaupun agak surut, tetapi kalau lihat di bawah saya pun ada ikan-ikan, dengar kicauan burung, suasana angin yang sepoi-sepoi dan oksigen yang fresh, pokok-pokok di sekeliling kita. So alhamdulillah, saya kongsikan juga satu tip. Di samping kita mengharungi tekanan dalam pandemik ini, kita juga harus recharge dengan alam semula jadi, flora dan fauna. Semoga kita terus kekal sihat, kekal ceria, kekal positif untuk kita mencapaikan cita-cita. Dan saya doakan semua penonton-penonton terus ceria, terus bahagia, terus berjaya. Dan kita binalah perniagaan kita untuk memberi manfaat kepada semua masyarakat dan menjadi pahala untuk bekalan kita di akhirat. Akhir kata daripada saya, stay fokus, stay positif dan stay produktif. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.